Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat datang ke program Satapan Minda siri yang kelima dengan tajuk Kesedaran Kesihatan Mental Listen, yang mana yang akan disampaikan oleh Puan Malizawati binti Muhammad, iaitu Pegawai Psikologi Kanan, Pusat Asasi UiTM, UiTM Cawangan Selangor, Kampus Bentir. Okey, sebelum itu bagi memberkati lagi majlis kita pada pagi ini, kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada semua peserta yang turut serta pada program pada pagi ini. Okey, sebelum itu saya ingin memaklumkan bahawa bulan Oktober merupakan bulan kaunseling di Malaysia dengan temanya adalah rahmah untuk semua pada tahun ini. Okey, selain itu, pada tanggal 10 Oktober juga, setiap tahun di seluruh dunia merupakan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Justru itu kita bawakan tajuk tersebut untuk kita sama-sama mendengar daripada puan penceramah kita mengenai kesihatan mental. Untuk makluman semua juga, World Health Organization telah mengatakan bahawa kesihatan yang baik turut merangkumi kesihatan mental dan bukan hanya fizikal semata-mata. Justru itu, ini jelas menunjukkan bahawa komponen kesihatan mental amat penting dalam kehidupan seseorang individu. Oleh sebab itu, kita bawakan tajuk tersebut pada pagi ini untuk dikupas oleh puan penceramah dengan harapan ia boleh membantu memberi input yang berguna kepada kita semua dalam lebih memahami kesihatan mental diri sendiri dan juga kesihatan mental orang sekeliling kita. Saya serahkan majlis kepada Puan Malizawati bagi mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam. Dipersilakan. Kalau diikutkan katalah orang yang mental ni kan ada isu, contohnya macam skizofrenia ke, kalau di scan otaknya dengan cara dah saya tak tahu macam mana, tapi ada gambar-gambar yang ditunjukkan keadaan ataupun struktur otak dia dah tak sama dengan otak orang normal. Lupa pula saya nak share benda tu. Tak apa, nanti saya sempat kita cari. Okey, dia memang dah totally lain daripada orang yang normal. Jadi otak yang normal dengan yang ada penyakit mental ni lain. Penyakit mental satu benda dia berlainan pula. Kalau penyakit mental ni tak semestinya kita cakap pasal kesihatan mental, tak semestinya kalau ada orang yang ada isu macam depression ke apa tu, tapi tak semestinya dia dikatakan ada penyakit mental. Kejap lagi kita tengok satu-satu. Okey, terdapat perbezaan besar di antara kesihatan mental dan penyakit mental. Ini yang saya beritahu tadi. Ada perbezaan besar di situ. Penyakit mental orang yang memang dah didiagnose sebagai ada sakit mental tu. Tak kira lah schizophrenia ke, bipolar disorder ke, ADHD ataupun MDD, major depressive disorder. Dan seseorang individu yang normal mungkin tidak mempunyai kesihatan mental yang baik pada setiap masa, tetapi masih lagi berupaya untuk melakukan aktiviti seharian seperti biasa. Berlainan pula dengan mereka yang mempunyai sakit mental, di mana fungsi seharian akan terjejas. Di sini kita akan tengok. Kalau sekiranya, katalah, saya tahu di kalangan kita ni yang melihat, yang menonton pagi ni adalah di kalangan pensyarah, betul? Dan staff dan pensyarah. Okey, kalau kita lah didatangi oleh contohlah student kita mentor siapa yang kita mentor. Ya, tengok dulu keadaan dia macam mana. Tanyalah dari segi berboraklah dulu kan, tanya. Itu sebab tu tajuk ini listen. Okay, tanyalah dulu dia, awak rasa awak punya rutin seharian terganggu tak? Awak boleh tidur tak? Awak boleh awak makan ke tak? Kalau benda tu mengganggu dia memang dah seminggu 2 minggu dah, itu kita risaukan lah. Jadi jangan tunggu lagi untuk refer dia kepada kaunselor ataupun terus kepada doktor perubatan. Okay, kalau kita di luar ITN ni, saya tak pasti di Segamat atau Pasir Gudang, kalau di Pusat Asasi ni, saya
bekerjasama rapatlah dengan doktor doktor perubatan di sini. Sekiranya ada klien yang datang berjumpa dengan kaunselor dan melihat ada isu mental di situ ataupun ada isu yang tak boleh kaunselor handle, kita as a kaunselor, kami as kaunselor ada batas ya. Kalau isu-isu yang melibatkan nak diagnose ke apa ke, nak tahu apa dia punya apa dia isu dia, kesihatan mental dia, kami kena refer kepada doktor perubatan. Dan doktor perubatan sekiranya perlu, dia akan tengok lah, dia akan examine kat situ sama ada nak hantar dia terus ke klien terus ke emergency ataupun buatkan appointment di hospital. Jadi bila ada isu-isu macam ni, terus ke doktor perubatan lah. Sebab kaunselor tak boleh refer kepada psychiatrist. Hanya doktor perubatan saja yang boleh refer. Kalau di sini lah, saya tak pasti kalau di tempat lain. Mungkin boleh, sebab dulu pun saya pernah buat di Melaka, saya pernah buat macam tu. Tapi sekarang ni ada perubahan sedikit. Jadi semua ni kena refer kepada doktor dulu. Ya. Kami as kaunselor tak boleh diagnose, tak ada kuasa nak bagi ubat, memang tak ada ubat pun ya. Jadi itulah step dia. Okey, berlainan pula dengan mereka yang mempunyai penyakit mental di mana secara umumnya kesihatan mental menggambarkan tahap kesejahteraan pemikiran dan emosi seseorang individu. Sihatnya mental kita, insya-Allah fizikal kita pun sihat. Maksud dia kesihatan mental ni sangat-sangatlah penting, sebab kalau mental kita tak sihat, emosi kita pun tak sihat. Lagi-lagilah fizikal kita tak sihat. Tak payah lagi lain lah, tak payah kita lain. Kita contohlah ya, kita balik daripada office ya, kita balik rumah. Depan dah ambil anak ni dalam kereta pun anak dah macam apa dah kat belakang. Kita kacau dah, emosi dah. Balik rumah, sampai rumah gaduh lagi. Berebut ni, berebut yang tu. Jadi emosi dah tak stable dah. Mulalah kita kita jejas dalam benda lain. Daripada marah anak, marah suami, marah isteri, berganda-ganda pula ya, marah dia. Dan lepas tu rasalah sakit kepala, rasa macam darah ni, rasa panas sekali kan, rasa panas di muka dia kan. Itu pun dah efek dah ya. Tak perlu pergi kesihatan mental lagi ya. Mental ni, emosi tu pun dah mempengaruhi sangat dah kita punya kesihatan. Okey. Tanda-tanda kecelaruan mental. Bertentangan daripada kebiasaan. Individu mengalami masalah kecelaruan mental, gemar menyebut atau memberitahu sesuatu yang tidak berlaku akibat halusinasi ataupun ilusi. Ini ada kes-kes macam contoh yang nak terjun, katalah yang makan ubat berlebihan, tak overdose ubat, yang ada kata nak terjun tu, ini dia dengar lah, dia dengar ada orang suruh terjun, dia dengar bunuhlah orang tu, bunuhlah dia tu. Ini semua halusinasi delusi lah ya. Dia dah macam bukan, ibarat macam dia tak berada dalam dunia macam kita ya. Dia dah seolah-olah berada di dunia lain ya, di dunia dia sendiri. Dia dah macam, itulah isu-isu, ada isu kadang-kadang saya rasa saya tak buat kan, saya rasa macam saya dengar itu suara yang saya buat. Itulah ya. Berlaku pertentangan dengan masyarakat. Orang yang mempunyai kesalahan mental cenderung untuk bertindak di luar budaya dan adat yang biasa diamalkannya. Ini biasalah ya, boleh tengok keadaan itu. Jadi, ialah saya ibarat cakap lah, macam dah tak berada di dunia sebenar, realiti ya. Dia berada di dunia yang dia sendiri. Itu persepsi atau interpretasi realiti. Ya. Selain dengan kesedihan, mereka cenderung untuk menafikan atau menolak realiti sebenar yang berlaku. Mungkin ada juga di sini nak cari perhatian pun ada ya. Tapi kadang-kadang bila dikatakan cari perhatian, sebenarnya dia memerlukan perhatian itu. Jadi itulah bila orang cakap ni, dia cakap tu, orang cakap ni, dia cakap tu. Dia macam seakan-akan tak boleh nak blend dengan apa orang yang kebiasaan yang orang cakap ya.
Okey, lain salah adaptasi. Tingkah laku membataskan perkongsian peranan dan tingkah laku yang melibatkan kesedihan, ketakutan, serta takut berada di tempat yang ramai. Ini maksud dia tak boleh adapt dengan orang lain boleh je. Kalau nak pergi masa raya ke shopping mall ke okey je. Tapi orang yang ada kesilapan mental ni, dia ada nama dia lah ya. Dia tak boleh berada di tempat yang ramai, crowded. Dia akan jadi anxiety, dia akan jadi panic attack ya, panic attack dia datang okey. Kesusahan pribadi kerap mengalami masalah kebimbangan, ketakutan, kemurungan sehingga mengganggu individu yang berfungsi secara normal. Jadi ada yang macam selalu fikirkan sangat apa yang dah berlaku ya, dan fikirkan sangat-sangat apa yang akan datang. Sedangkan benda ni macam uh, tak boleh fikir kan, tapi kita boleh cakap macam tu, tapi fikirlah yang benda tu akan datang pun tak berlaku lagi pun, apa yang kau risaukan kan. Tapi tak boleh, orang yang kesedaran ni terutamanya anxiety, dia dah fikir, otak ni tak berhenti berfikir. Otak kita ni kan bukan nafsu yang buas sekarang ni tau, sebenarnya otak kita yang buas. Otak kita yang berbuas tak boleh nak berhenti, tak boleh sesaat pun berhenti berfikir ya. Dan itu kena praktis lah ya untuk mindfulness ni. Mindfulness ni maksud dia menikmati masa sekarang ya. Kalau asyik fikirkan apa yang dah lepas dan selalu memikirkan apa yang akan datang, kita tak berada di keadaan sekarang. Maksudnya kita tak menikmati masa sekarang. Jadi inilah ya. Okay. Tingkah laku berbahaya selain boleh mengancam diri sendiri. Saya cepat sangat ke? Saya rasa cepat je. Macam mengejar masa pula ya. Okay, tak apa. Selain boleh mengancam diri sendiri, seperti cubaan bunuh diri, orang yang mengalami masalah ini turut memberi ancaman terhadap nyawa orang sekeliling. Ya. Itu dah pastinya. Sebab apa yang berlaku dengan diri dia sendiri ataupun pesakit ni, dia akan efek pada orang lain. Contohnya macam keluarga dia, macam contoh juga yang sudah ditinggal di asrama ni, kalau ada isu-isu macam ni, risaulah kawan-kawan dia pula yang kena berjaga-jaga, takut dia tiba-tiba nak terjun bangunan ke apa. Itulah yang paling kita risaukan. Sebab dah melibatkan nyawa orang lain dan keadaan apa, kira macam dah membebankan orang lain lah ya. Sebab itulah tapi dalam masa yang sama juga kita kena ambil tahu juga ya, dan kena listen pada apa yang nak dikatakan, apa yang dia nak luahkan. Okay. Okey, ini saya dapat daripada KKM. Isu kesihatan mental ni lah, anda berisiko jika dia ada bully cyber, bully fizikal, bully lisan, memendam rasa. Memendam rasa. Inilah kita galakkan orang supaya boleh luahkan apa yang terbuku di hati tu. Jangan simpan. Kalau okeylah, kita kan beza perempuan dengan lelaki kan. Perempuan ni banyak membebel lah kan. Tak ada perkataan yang positif sikit memang. Itulah perkataan membebel kan. Tapi lepas membebel tu lega tak? Kalau perempuan lah, lelaki saya tak tahulah membebel ke tidak, tapi ada juga lelaki membebel. Jadi kalau perempuan ni lepas membebel rasa lega dah. Kalau saya lepas membebel saya lega. Lepas tu anak pun bising lah ya. Mak mama ni membebel dia kerjanya kan. Mama ni sampai tak jawab dah ya. Tapi lepas tu lega lah. Sebab tu lah bila kita tak memendam rasa ni, kita luahkan apa yang kita rasa tu, insyaAllah kita akan lega sedikit banding kalau seseorang yang memendam rasa ni ya. Kadang-kadang ialah tak terluah ya. Tak terluah. Jadi itulah. Saya tak buka slide sekejap ya. Perasan. Okey, tak terluah. Okay, kurang keyakinan diri. Ini saya rasa ramai di kalangan pelajar kita yang mengalami kurang keyakinan diri. Orang lain lebih daripada saya tak boleh buat. Orang lain lebih pandai daripada saya rasa saya bodoh macam itulah ya. Sentiasa bimbang ya, gagal. Itulah antaranya.
Depresi sosial pula, ketagihan ni pun sama juga. Turun tinggi tablet, rokok, alkohol ya. PS4. Game lah. Okey. Dadah didera ya. Ini trauma trauma lah. Didera dari segi fizikal, emosi, itu antaranya lah. Tragedi, kenangan silam, ataupun kematian. Ya. Grief tak habis-habis. Grief, ada family meninggal, grief dia lama sangat sampai bertahun-tahun. Yang normalnya biasa berbulan saja, kalau lebih daripada 6 bulan tu pun dah tak normal dah ya. Ya, persekitaran, tekanan, keluarga, rakan, diri sendiri. Ada yang keluarga yang menekan macam nak juga dia ni ambil kos medik. Tapi dia tak nak sebenarnya. Dia nak ambil aspek kawanan sebenarnya. Ataupun nak jadi cikgu. Okay? Tapi paksa juga anak yang jadi doktor. Ini antara je lah. Macam bahkan tengok kawan tu belajar je kerja kawan aku ni, roommate aku ni kan. Tapi aku tak belajar. Diri sendiri ni pun sebenarnya masalah juga itu pada diri sendiri. Perception diri sendiri tu tinggi sangat. Ya. Dia letakkan sesuatu yang dia rasa macam nak tak mampu buat. Tapi dia letakkan juga target tu. Ini menyebabkan tekanan lah. Ya. Anda berisiko jika ada di antaranya yang ni. Jadi kita boleh tengoklah nanti ya. Nilai sendiri. Okey. Ada juga yang pelajar ataupun kita sendiri yang self-diagnose ya. Okey, rasanya aku ni macam ni, aku tak makan, tak ni lagi. Aku rasa depression ni. Ada cuba nak diagnose diri sendiri pula. Bahaya ni diagnose diri sendiri ni ya. Sebab kita tak tahu apa yang sebenarnya. Yang boleh diagnose adalah cuma psychiatrist ataupun clinical psychologist. Kaunselor pun tak boleh diagnose ya. Kalau ada dah kalangan staff ataupun pensyarah yang hantar pelajar yang rasanya ada isu secara mental ni pada kaunselor, kami tak boleh diagnose. Ya. Salah lah untuk kami diagnose ya, tak boleh. Jadi macam saya cakap tadi, kami akan refer pada doktor perubatan dan doktor perubatan akan hantar ke hospital berdekatan ya, unit psikiatri. Kebiasaannya tak tahu saya dah masih tak selamat cari, tapi kat pusat asasi ni yang terdekat adalah hospital Jaya lah ya. Jadi kita tengok kalau emergency, dia akan terus emergency, hantar ke emergency. Contoh emergency dia macam dah overdose lah, overdose ubat, ataupun dia ada tendensi untuk treatment untuk bunuh diri lah ya. Contohnya nak kerja bangunan ke apa ke, itu emergency. Ataupun memang dia dah kelar tangan, dah banyak darah keluar, itu salah satu ya. Kalau yang tak berapa ni sangat, dia akan buatkan appointment, set appointment ya, dekat di hospital. Okey. Hentikan self-diagnose. Kita ada sebenarnya beberapa ujian lah, dia saringan ya. Tapi biasa kami gunakan adalah DAS, itu Depression, Anxiety dan Stress Scale. Ini dia akan tengok tahap depression, anxiety dan stress seseorang. Ya. Self-diagnose ni memang salah lah untuk dilakukan. Tapi ada je segelintir yang gunakan saringan ni untuk meramal kondisi kesihatan ya, kesihatan mental sendiri. Boleh buat tapi jumpalah dengan pakar. Kalau nak cuba isi DAS ni, boleh jumpa dengan kaunselor. Kami pun tak akan diagnose, cuma nak melihat pada peringkat awal dia ni dia di mana. Sama ada dia moderate, severe ataupun extremely severe ya, kepada depression, anxiety dengan stress ni. Okey. Kesan atau self-diagnose saya share gitu sajalah ya, sebab kita mudah dah setengah jam dah berlalu ya. Okey, anda tidak pasti keliru sama ada anda benar-benar mengalami gangguan tersebut atau tidak. Dia belajar sekarang juga lah, dia tendensi untuk menggoogle dia punya apa nama kecelaruan ni, dia macam ni, kalau macam ni aku rasa aku ada ni, kalau macam ni ada rasa dia macam dia doktor Google lah, bukan doktor sebenar. Jadi cubalah cakap dengan student,
jangan diagnose diri sendiri. Kalau nak, better jumpa dengan yang lebih profesional lah ya. Jumpa kaunselor dulu. So, kita tengok macam mana lepas tu. Saya rasa diri tidak normal. Anda mula menganggap diri anda tidak normal dan bimbang mengenai serta masa depan anda. Ini akan berlaku lah. Jadi dia mulalah mengasingkan diri, dia rasa diri dia tak guna, rasa diri dia aku lain daripada yang lain. Dia disebabkan inilah tak ada dapat info yang betul, information yang betul. Wujud persepsi. Wujud persepsi bahawa anda memiliki gejala masalah kesihatan mental dan tidak dapat disembuhkan. Dan akhirnya menimbul rasa putus asa dalam diri. Ini berlaku ya. Jadi macam contohnya, ialah bila kita dah tahu rasa kita mendiagnosis kita, okey aku rasa aku ada bipolar ni. Dia rasa macam tak ada harapan dah. Ya, tak ada harapan. Jadi macam jadi dia menimbulkanlah rasa putus asa kat situ. Okay. Dia ragu untuk bersosial, ya. Dia kurang sama macam tadi lah, dia menyisihkan diri dia, dia rasa dia ni lain daripada yang lain, abnormal, ya. Okey, penolakan gejala lebih buruk apabila dia berada dalam stage denial. Denial ni tak mengaku, maksudnya tak boleh terima aku ada isu kesihatan mental, aku ada penyakit mental. Itu yang kita tak nak lah. Ini bila macam ni, bila jumpa dengan scientist pun, bila scientist bagi ubat pun dia tak nak makan. Ya? Ini lebih teruk lagi lah. Okay. Yang membahayakan diri. Anda boleh membahayakan diri anda dengan menangguhkan rawatan. Ada juga isu-isu begini ya. Tapi kadang-kadang bukan klien ataupun bukan patient tu yang tak nak jumpa psikiatris ataupun meneruskan rawatan. Ada juga isunya di kalangan berkeluarga. Yang keluarga tu denial lah. Denial tu tadi, tapi bukan klien yang denial. Tapi keluarga yang denial. Tak nak menerima hakikat yang anaknya ataupun anaknya ada penyakit mental. Mulalah suruh anak stop, jangan bagi makan ubat lagi, tak hantar lagi pergi jumpa psikiatris. Ini lagilah bahaya ya, lagi membahayakan dia. Jadi dia emosi dia takkan stable ya. Okey, depression, kita pergi sedikit pasal depression ni. Saya akan share di pasal depression, anxiety dan stress ya. Yang biasa dialami oleh orang sini kita ya, di masyarakat kita, yang tiga ni ya. Yang lain mungkin ada tapi tak berapa tak berapa ramai. Kalau di kalangan yang isu depression, anxiety dengan stress ni banyak ramai yang mengalami. Okey, kemurungan. Depression adalah kemurungan gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga. Cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti hariannya. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Penyakit ini boleh dihadapi oleh siapa saja, tidak kira umur, jantina atau bangsa. Kemurungan boleh berlangsung sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun kalau tak pada tingkat awal. Jadi bila kita mengisi das tu, screening test tu, kita akan lihat keadaan kita dalam seminggu ke 2 minggu yang lepas. Ya. Berdasarkan itu kita jawab screening tu. Ya. Jadi kita boleh tengoklah nanti. Ini nanti saya tak terangkan lebih lah macam mana ujian tu. Mungkin boleh jumpa dengan kaunselor masing-masing di kampus masing-masing. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, saya cuma terangkan apa itu kemurungan, anxiety dan stress. Okey, salah faham juga tentang kemurungan ni, tidak boleh dirawat, tidak perlu dirawat dan boleh hilang dengan sendirinya. Dengan sendirinya tak, tapi kalau katalah dia boleh jalankan terapi dengan kaunselor ke, ya, buat sesi dengan kaunselor, insya-Allah dia boleh membantu ya. Kalau kata tak jumpa psikiatris sebab makan ubat pun, kalau itu terapi dan jumpa sesi dengan kaunselor ni, dia follow, dia ikut, mungkin membantu lah kat situ. Tengok keadaan balik ya.
Keadaan balik. Okay, ianya sesuatu yang memalukan tunjuk seseorang yang mempunyai pribadi yang lemah. Ya. Tidak semestinya ya, ianya sesuatu yang memalukan. Ini stigma. Ya, ini stigma yang masih ada di kalangan masyarakat kita. Tak kira lah kemurungan ke ataupun apa-apa isu penyakit mental aja. Stigma ni masih lagi berlega-lega di kalangan masyarakat kita. Susah kita nak terima. Penyakit mental tu kita tak boleh nak anggap. Masih tak boleh nak anggap penyakit kesihatan mental tu sama pentingnya dengan kesihatan fizikal. Jadi susah nak terapkan benda ni tapi kita as staff ni ataupun pensyarah di universiti ni, kalau tak boleh nak sedarkan orang di luar tu kita, tapi at least kita boleh sedarkan diri kita sendiri ya, untuk keluarga kita dan untuk pelajar-pelajar kita tu pun dah memadai ya. Kita masih berjuang sebenarnya ya. Okey, tanda-tanda dan gejala kemurungan, kesedihan atau kekosongan, perasaan yang berpanjangan, dia rasa kosong. Kalau ditanya orang yang ada depression ni, dia rasa kosong. Kau rasa apa? Saya tak rasa apa-apa. Macam menam, kebas. Tak ada rasa. Hilang minat atau keseronokan terhadap hobi dan aktiviti yang biasa mendatangkan keseronokan. Kalau ditanya, awak suka apa? Contohnya dia kata, saya suka main bola sepak. Contohnya lah. Awak paling lama dah tak awak buat. Saya lama dah buat dah. Ni biasa kalau ada suara buka Kita boleh record, boleh off-kan. Okey. Cepat rasa letih dan tidak bertenaga, perasaan pesimistik dan putus asa, perasaan bersalah, rasa diri tak berguna. Ya, ada rasa diri tak berguna. Okey. Gangguan tidur, bangun terlalu awal ataupun berlebihan tidur, hilang selera makan dan penurunan berat badan, rasa lebih baik mati. Kadang-kadang disertai dengan percubaan bunuh diri. Itu yang saya minta tadi lah ya. Rasa tidak tenteram dan mudah marah ataupun mudah cemas ataupun fobia. Ini ya, rasa lebih baik mati. Dia rasa macam hidup ni tak guna dah ya. Kalau ikutkan item-item dalam screening tu pun memang ada tunjuk lah. Rasa diri tak berguna, ada dia punya item kat situ. Jadi kalau dia jawab contoh jawab 3, jadi kita kebiasaannya kalau saya minta klien jawab screening tu, saya akan tengok balik every item yang dia jawab tu berapa. Jadi situ kita bincangkan lah ya. Awak rasa awak tak guna ni, awak tak 3 ya, contohnya 3 tu paling besar lah ya, paling besar jumlah dia. Kalau tak 3 tu memang dia rasa memang ni sangat lah rasa macam 3 pun tak okay. Dia tu rasa dia macam teruk sangat lah tu. Kita boleh bincangkan dia dari situ. Okay. Apa yang perlu dibuat jika anda mengalami kemurungan? Bila dah rasa simptom-simptom tu yang saya terangkan tadi ada, dia berjumpa dengan doktor di hospital atau klinik kesihatan yang dekat. Jumpa dengan kaunselor ya. Kalau rasa macam tak boleh lagi nak jumpa doktor, jumpa dengan kaunselor dulu. Tengok macam mana ya. Buat sesuatu yang boleh membuat anda ketawa. Carilah, cubalah. Hiburkan hati sendiri. Jangan terus kita macam terdorong dengan kemurungan tu, ditarik ke belakang, ditarik ke bawah, tak boleh nak bangun dah sampai tak boleh nak bangun. Cuba untuk bangun semula, cuba cari something yang boleh membuatkan kita bersemangat balik ya. Rehatkan diri daripada perkara rutin. Rutin ni sebenarnya it's not good sebenarnya tak berapa elok sebenarnya rutin. Kita macam di pagi, bangun tidur, subuh, lepas tu bersiap-siap pergi kerja. Kerja ke office 8 sampai 5, balik pukul 5 ambil anak, balik rumah masak, maghrib,
isyak, lepas tu buat kerja rumah sikit-sikit, lepas tu tidur. Itu je setiap hari awak bayangkanlah. Umur kita contohnya umur sekarang dah 40 tahun. Berapa tahun dah kita buat benda tu daripada kita awal bekerja. Jadi itu je kita hadap tiap-tiap hari. Dia akan mendatangkan rasa jemu tau. Dia akan macam seakan-akan kita dah ada automatik. Kita kena buat macam tu. Macam seakan-akan kita dah diprogramkan untuk buat macam tu. Jadi lama kelamaan rutin ni akan kita tak ada apa nama kata orang emosi, semangat tu tak ada lah, ya, semangat tu hilang sama-sama rutin harian kita tu yang kita biasa buat. Apa yang anda semua boleh buat, ni boleh share dengan anak-anak pelajar sekali ataupun keluarga. Letaklah something yang berbeza. Contohnya diadah di petang hari, ya, pergi jogging sekejap ke, ataupun kalau tak sempat lagi kat luar, kita boleh diadah kat rumah, ya. Ataupun sementara nak tunggu depan dia anak tu, sementara nak tunggu maghrib ke, sampai rumah pukul 6, 6.30 tu, kalau kata nak apalah buat kat luar, bersama main-main dengan anak dekat luar, nak main basikal, kita duduk kat luar macam tu. Jadi at least ada something yang different kita letak dalam rutin kita. Jadi boleh mengalihkan sekejap perhatian kita pada rutin kita tu. Dan insyaAllah benda ni akan kita akan lebih semangat lah, ya, untuk meneruskan rutin kita. Dan ada tips juga kalau di pejabat, sebaiknya kalau lunch hour, tapi itulah masa COVID ni susah pula nak keluar-keluar, bahaya pula, ya. So, sebaiknya masa lunch hour kita pergi tempat lain ataupun kita makan lunch dekat luar, untuk mengembalikan mood kita, untuk dia macam renew lah kita punya mood untuk di petang hari tu. Jadi kita akan lebih bersemangat lah, ya. Itulah antaranya, ya. Tapi bila dah macam COVID ni susah sikit nak keluar kan, nak berlega-lega di luar tu, lebih selamat di dalam. Tengoklah apa yang boleh mengubah rutin. Mungkin kecil-kecil pun tak apa. Contoh kalau dry hari pagi ni pakai jalan lain, esok pula pakai jalan lain, macam tu. Kita tengoklah keadaan pagi ni, kalau kita rushing cari pula jalan jauh, memang nak cari nahas lah. Tak payah, kita boleh cuba masa lain. Kita cari yang simple-simple thing. Kalau tak pernah dengar lagu, tak pernah buka radio dekat office, buka lah radio sementara. Tak tunggu klien ke apa ke, tunggu belajar ke kan, nak kelas ke. Itulah yang benda kecil-kecil, simple-simple thing tu pun boleh ubah rutin kita. Elakkan membuat keputusan yang besar dan berisiko. Pecahkan tugasan yang besar kepada yang kecil dan beri keutamaan. Dekatkan diri kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Allah. Sorry, ini saya lupa pula nak ni jelas. Ada di kalangan klien yang tak nak dia dilibatkan ataupun isu spiritual dia tak nak dicampur adukkan dengan isu depression dia ataupun isu kesihatan mental dia ada. Itu hak dia lah, ya. Kalau dia rasa macam kenapa nak dicampur-campur adukkan kan, itu hak dia untuk ni. Memang kita akan stand kata orang, awak ni kurang solat, awak ni cuba mengaji, cuba berzikir. Ada yang tak suka dibuat macam tu, alas terus tak jumpa kaunselor dah, ya. Ada yang begitu. Kita cubalah slowly. Kalau kita bila baru jumpa kita dalam sekali dua kali, kepercayaan tu tak ada lagi, mungkin kita tak perlu selitkan dulu macam tu. Tapi bila dah ada kepercayaan dia, ada keyakinan dia dengan kita, boleh mula selitkan isu spiritual ni, ya. Solat ke tak solat ke, ngaji ke tak ngaji ke, ya. Di situ kita boleh selitkan. Okey. Pencegahan. Ketahui penyakit anda, patuh pada ubat-ubatan, rawatan susulan, bertenang, bersikap positif, amalkan gaya hidup sihat, menyertai aktiviti yang membuatkan rasa gembira, pecah tugasan yang besar kepada kecil dan bagi keutamaan. Kita selalu, biasaannya kita akan berfikir, kita tend to nak buat semua benda sekaligus. Kita fikirkan semua benda rangkum sekaligus. Ini yang menyebabkan kita stres, ya. Pecahkan dulu ikut keutamaan. Hari ini
nak buat yang ni dulu sebab ini nak hantar esok. Okay. Yang ni nak hantar minggu depan, kita tepikan dulu. Macam tu ya. Bagi keutamaan kepada benda-benda yang urgent dahulu ya. Itu satu-satu. Kerawatan. Ini saya share lah walaupun bukan ni, yang ni saya ketis yang doktor yang bagi ubat ni semua. Lepas tu ICT ni, psikoterapi ni insyaAllah kaunseling pun buat. Dan kalau psikoterapi dia biasa clinical psychology lah, tapi ada juga kaunselor yang mempunyai ilmu lah berkenaan dengan ini. Okay? Dan kaunseling. Okay, anxiety. Anxiety ni keresahan, sebelum saya pergi lebih lagi, ada tak soalan? Okay. Mana saya nak buka dia punya ni Ada soalan Puan Nisa di ruangan chat. Okey, sekejap ya. Saya nak keluar daripada slideshow dia ke mana, Dina? Kat belah kanan tu ada stop. Belah kanan belah atas ada stop. Warna merah dengan warna hijau. Okey. Sekejap soalan dulu dah ya. Sekejap lagi saya share balik. Banyak lah soalan ya. Okey, kita sampai dulu. Okay. Daripada Puan Norshidah Rahmat ya. Betul? Saya ingin bertanya, adakah pesakit mental boleh dikategorikan sebagai OKU? Pesakit mental dikategorikan sebagai OKU. Dia ada kad dia. Ya. Jadi, tapi tidaklah kata orang macam ada isu ni sebenarnya. Ada yang kata bila ada OKU, bila ada kad ni, dia semua takut dengan dia. Itu salah satu ni juga risau juga. Jadi dia ada kad OKU. Saya Cik Dina kalau ada maklumat berkenaan dengan ini boleh share jugalah ya. Tapi saya tak bercakap macam mana ataupun memang ada memang ikut yang OKU itu ke ataupun mungkin ada kategori lain ya. Okay, saya cuba cari nanti maklumat dia dan saya akan sampaikan kepada Cik Dina nanti ya. Untuk lebih jelas, untuk lebih tepat lah ya. Ada lain soalan lagi tak? Setakat ini tu Okey. Balik semula. Ada kenalkan ni. Okey, kita sambung pada anxiety pula ya. Okey, anxiety ni kebimbangan. Kalau dalam bahasa Melayu dia keresahan ataupun kebimbangan ya. Bimbang dengan apa yang berlaku. Ia lebih kepada akan datang ya. Benda yang akan datang. Kalau depression tu mudah nak faham. Depression, apa yang dah berlaku, apa yang dah lepas. Anxiety ni apa yang ke depan, apa yang akan datang. Yang tak confirm jadi lagi, tak confirm betul ke tak apa yang aku rasa dia jadi ke tak jadi. Dia tak confirm lagi jadi. Dia risau sangat dah kalau macam ni, kalau macam tu nanti macam mana? Kalau macam tu nanti macam mana? Kalau jadi macam ni macam mana? Banyak kepada kalau. Okey. Perasaan resah biasanya bersifat sementara Perasaan resah mencetuskan keundangan kepada kebanyakan individu adalah seperti menunggu kebiasaan atau bercakap di halaman ramai. Itu perasaan yang sementara. Itu normal maksudnya macam hari ni nak exam, contohnya hari ni aku nak bercakap di halaman ramai, nak present. Itu normal ya. Tapi resah ni sentiasa rasa macam dada ni berdegup tak berhenti. Berdegup kuat tak berhenti. Jadi apa ni rasa macam ataupun rasa macam degupan jantung tu tak sekata. Itu antara dia lah ya. Okey, biasa berubah peluh di tangannya basah tapak tangan ni. Rasa macam memanjang je risau.
Memandang dia risau. Dia tak non-stop fikir. Itu boleh dikatakan anxiety lah ya. Okay, tanda-tanda keseluruhan keresahan ni adalah perasaan boleh baca dekat atas ni. Kita ada nama dia DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder ya. Kalau boleh saya tunjukkan di sini. Okey, ini ibarat kitab untuk penyakit mental ya. Semua ada di sini. Maksud dia apa tanda-tanda orang yang depression, apa tanda-tanda orang OCD ya. Semuanya ada di sini. Simptom-simptom dia. Ya. Jadi ini bukan kecil lah. Ya, ibaratnya buku ni besar kan ya. Jadi inilah DSM-5 yang dikatakan tadi. Okey. Gejala keresahan berlangsung daripada kebanyakan hari ya. Sekurang-kurangnya 6 bulan. Ya, menyebabkan pelbagai perkara atau aktiviti. Mempunyai sekurang-kurangnya 3 daripada gejala berikut: perasaan resah atau sukar bertenang. Walaupun dah tak tenang. Kalau orang pun dah tenangkan dia, dia sukar dia tak tenang ya. Keletihan. Keletihan, sukar fokus atau menumpukan perhatian, cepat berasa marah, ketegangan otot ataupun gangguan tidur. Ataupun tidur. Otak ni sentiasa berfikir. Non-stop, tak berhenti. Ya. Gejala yang berlaku menjejaskan fungsi harian seorang individu. Gejala tersebut bukanlah disebabkan oleh sebarang penyakit fizikal ataupun pengambilan dadah. Ya. Saya cepatkan sikit boleh? Kita ambil yang ni lah. Ambil yang penting ya. Okay, contohnya berdoa adalah cakap ni dada berdebar, tidak sedap perut, rasa terhirak, cekik lah semua ya. Mudah berpeluh, rasa seram sejuk, sakit atau pening kepala, bermata berpindah-pindah ya. Perasaan bimbang, sukar untuk tidur, gelisah. Resah gelisah ya. Okay, jenis keresahan. Ini saya tak share lah kot. Saya skip ya. Yang ini lebih kepada jenis-jenisnya lah ya. Okey, perawatan dia lebih kurang sama lah ya macam depression. Okey, kita pergi pada stres. Ini biasa yang berlaku ya pada kita. Okey, definisi stres ni ada tindak balas fizikal, emosi dan mental ya pada mental seseorang ya. Stres boleh berlaku kepada siapa saja, tak kira umur, jantina, bangsa ataupun agama. Tindak balas yang tidak sihat seperti stres boleh berlaku apabila individu mengalami stres yang melampau, yang dia tak boleh terima. Okay, jenis stres. Okay, stres ni ada dua ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau yang positif ni namanya eustress ya. Eustress wujud apabila perubahan akibat stres memberi kebaikan kepada individu. Contohnya, okey, stres nak exam. Kita exam tu untuk lulus ujian, untuk contohlah macam ujian nak naik pangkat ke semua kan. Ataupun contoh nak masuk ke skip perkhidmatan contohnya. Tapi kita exam tu untuk something, untuk kebaikan yang akan datang. Jadi benda tu positif lah ya. Jadi ataupun contohnya student-student kita yang stres belajar ni, stres belajar di tingkat universiti. Of course lepas ni dia nak grade kan, graduate. Jadi dia lebih kepada yang positif lah ya. Positif. Okay, stres negatif. Stres yang wujud apabila perubahan akibat stres membawa kepada keburukan. Ya, yang boleh menyebabkan kebingungan ataupun kebimbangan ya. Okey, tanda-tanda stres, fizikal dia mulut kering, ya, gigi kering, gemetar, susah tidur, cepat letih, kurang selera makan, sakit kepala, emosi pula, gelisah, cepat marah, lemah semangat, ya. Tingkah laku dia makan berlebihan, ya. Ada orang yang stres dia tak makan, ada yang stres dia makan lebih pula, ya. Dia bertindak secara impulsif dan mudah terkejut. Pemikiran bimbang, kurang daya tengkuan, mudah lupa, takut gagal ataupun merendah diri. Rendah diri lain dan merendah diri lain. Okey, ini saya share sikit berkenaan dengan red flag. Sorry, slide dia
dalam BI saya tak sempat tukar dalam BN. Okay, red flag ni ibarat macam sakit ataupun warning kita warning pada badan kita atau pada kita sendiri. Kalau beradanya red flag ni dia tahu dah stress ni. Contoh dia adalah contoh red flag dia kalau dari segi klinikal ada tak kita sakit kepala, headache, indigestion, perut sakit, macam bloated, tak macam angin rasa kan, stomach ache, sweaty palms, tangan berpeluh tadi, cold hands, feet, pening kepala, senang sangat mudah sangat nak penat. Kalau tengok kat sini ada tak simptom-simptom dia? Kalau ada, itulah kita punya red flag. Stress warning signals. Red flag nama dia. Okay. Dia gelarkan as red flag lah. Behavior symptom ada tak? Makan terlalu banyak ke? Makan terlalu sikit ke? Cepat marah. Kejap marah. Kejap sikit je dah ni dah. Sleeping too much ke? Tidur berlebihan ke? Driving too fast pun ada. Dia tengoklah keadaan tu. Kalau pagi memang dah lambat, bukan dia lambat takut stres sebab lambat lah tapi mungkin drive-nya secah 150 ya. Okay. Winding of teeth macam tu winding dia macam melaga-laga gigi. Okay. Inability to finish task, tak bersemangat nak menyiapkan kerja ni antaranya lah. Okay, ini adalah emotional symptom. Antaranya senang nak bored apa tu bored okay, feeling burnout ni tahu tak burnout ni dia lebih kepada kerja kita seharian lah, tiba-tiba hari tu kita rasa macam malas sangat nak buat benda, semua malas. Orang mandi pun malas. Rasa nak baring je. Rasa nak macam malas tak bangun daripada katil. Itu mungkin ada tanda-tanda burnout lah ya. Sebab dah mungkin dah seminggu atau 2 minggu kita direct. Kita tak berhenti non-stop program lah. Klien lah. Dengan jumpa orang tu handle program semua tu. Kita jadi penat. Jadi itulah yang menyebabkan kita burnout. Tak ada moodiness tak happy. Asyik nak marah je, rasa lonely, itulah antara dia. Okay? Dan corrective behavior dia juga forgetfulness, lack of creativity, tak boleh double thinking clearly dia, tak boleh fikir dengan jelas. Okay. Constant worry, loss of humor. Kalau dulu biasa macam boleh je nak berjalan gelak ke, kecil gelak dekat benda-benda yang kelakar, tapi ini dah macam tak boleh nak proses macam tu. Ini antara-antaranya lah. Okey, punca atau faktor-faktor stres ni boleh baca dekat sini. Ni selalu sangat membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang-orang lah kita lah. Kalau boleh elakkan benda ni. Kita mampu apa yang kita takat kita boleh buat je. Itu yang kemampuan kita. Tak ada kehendak individu tidak tercapai. Sebab itulah bila sesuatu kita rancang tak tercapai. Itu dalaman kita lah. Dari segi psikologi pula jenis personality. Ataupun ada sesuatu yang berlaku terjadi. Sedangkan orang yang dikasihi tidak berpijak di bumi nyata. Itulah kita kena nilai diri kita sendiri. Apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Boleh bercita-cita, tak ada masalah. Tapi kalau kita boleh buat, teruskan. Kalau rasa macam berat ni, tak boleh ni, tukar cara lain. Tukar pula mungkin apa yang kita mampu buat, kita tukar ke arah tu. Jangan terlalu memaksa diri sangat. Okey, biologi, penyakit fizikal, kronik, perubahan pada tubuh, kecederaan, tidak rehat, malnutrisi. Dari segi sosial pula, keadaan persekitaran tidak kondusif, beban kerja atau tugas ataupun tanggungjawab, tempat kediaman kurang selesa dan kurang penghargaan yang diterima.
Okey, ubah strategi dan aktiviti pengusaha untuk mengelakkan stres ni. Elakkan diri dari stressor yang tidak berkaitan. Ubah situasi stres. Adapt dengan situasi. Penerimaan kepada keadaan situasi. Kalau ada soalan dekat chat, kejap lagi saya jawab ya. Okey, jangan cuba mengawal perkara yang tidak boleh dikawal. Inilah biasanya. Kita selalu nak kawal benda yang kita tak boleh nak kawal. Apa yang kita boleh nak kawal tu, just lupakan ya. Jadi, kita buat apa yang kita rasa buat dalam kawalan kita. Kalau yang luar daripada kawalan kita, tak itu. Ya. Lihat kepada hikmah di sebalik sesuatu kejadian. Berkongsilah perasaan anda dengan orang lain. Ini yang saya betul-betul sarankan lah. Ya. Share pada siapa yang anda semua percaya ya. Kalau katalah student kita, cubalah dengar-dengarlah juga dia orang punya luahan tu ya. Jadi berkongsilah dengan mereka apa yang dia nak kongsi tu. Dengarlah tintihan hati, apa yang deep down inside dalam hati dia orang ya. Bukan pada student saja. Kita boleh apply ini juga kepada keluarga kita, anak-anak kita ya. Suami isteri ya. Belajar untuk memaafkan dan menerima kelemahan orang lain. Masing-masing ada kelemahan, masing-masing ada kelebihan. Kita sendiri pun ada kelemahan kita sendiri. Kenapa kita tak boleh, kita boleh terima kelemahan kita, kenapa kita tak boleh terima kelemahan orang lain kan? Itu belajarlah, belajar menerima kelemahan orang lain dan diri sendiri. Dan selalulah memaafkan diri sendiri dan selalulah memaafkan orang lain. Okey. Teknik 10B ni bertenang ya, ni antara tips ya. Bertenang, bernafas dalam-dalam, inhale, exhale, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Kalau rasa tak okey sikit, rasa macam nak marah je, tarik nafas, lepas. Kalau fikir yang berbuka je, tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Dalam masa yang sama, cakap kat hati, relax. Tak apa, it's okay, tak apa. I love myself, tarik nafas, lepas. Buat macam tu, ya. Okay, beribadat, ya. Kita mestilah buat lah kan, ya. Dia bercakap dengan seseorang, berurut, ya. Berurutlah, bagi yang tegang-tegang, mudat, bahu ke apa dan ni, lagi longgar-longgar sikit. Okay, berehat dan mendengar muzik. Ya, beriadah, bersenam. Cubalah untuk berfikiran positif. Ya. Penat tau kalau fikir seorang je. Kalau orang ni buat macam ni, itu jangan membawang aku. Itu mesti membawang aku. Sakit tau. Penat fikir pasal orang. Just stop it. Ya, tak payah fikir pasal orang lagi. Fikir positif. Ya. Okay, tips penjagaan kesihatan mental. Dan saya kongsikan jugalah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Boleh pergi ke myhealth.gov.my untuk poster-poster. Dia banyak juga poster-poster berkenaan dengan penjagaan tentang kesihatan mental ni. Tentang COVID pun banyak. Okay. Inilah how you can support someone who is experiencing a mental health problem. Don't pressure them to talk about things they don't want to talk about. Bagi dia masa. Kalau nak share, dia share. Don't judge or critical when talking to them. Offer emotional support. Ini hujung kat sana, saya tak boleh nak baca pula, tak nampak. Okay, spend time with them. Listen to what they have to say. Don't be afraid to talk to them. Ask them how they are going. Regularly check up on them and stay in touch. Educate yourself about mental health, help them to find the right support and care they need. Also helping them with some daily tasks, remind them that you are there to help. Ya? Anda tidak berseorangan. Ya? Cubalah. Cuba dekati. Don't judge. Jangan judge dulu ya. Dengar dulu apa yang nak cakap, apa yang nak luahkan. Ya? Kalau rasa tak boleh, kita sebetulnya tak boleh handle. Hantar kepada equity counselor. Ya. Okey. Ini antara yang pihak yang boleh dihubungi ya. Yang famous sekarang ada befrienders. Boleh bercakap je di 24 jam. Boleh call dia orang. Aku lupa pula nak test nombor sikit. Okey, ada kat sini sekejap. Okey, ini
Direktori Bantuan Masalah Kesihatan Mental daripada PKM juga ya. Kita tengok nanti ya. Okay, ini agensi kerajaan dan ada yang NGO di sebelah sini. Okay. NMHA, ya. WHO pun ada, Penders ada nombor di atas tu. Okay. Dan ini pusat kesihatan mental masyarakat atau mentari di seluruh Malaysia. Ya. Kalau dekat Johor ni kita tengok tu, dekat Bekananas dengan Masai. Ya. Okey, itu saja saya buat kongsikan hari ini. Kita nak tengok ada tak soalan. Ada Pemaliza di ruangan chat tu ada beberapa orang tanya. Tak ya. Okey ya. Banyak juga ni ya. Terima kasih Puan Suzainah ya membantu menjawab soalan. Okey, kita jawab ya. Yalah, kadang-kadang as a counselor ni, honestly kita tak tahu semua benda ya. Kadang-kadang kalau nak dapat maklumat kami kena cari juga. Jadi it's better dapatkan maklumat yang lebih tepat ya. Terima kasih lagi sekali lagi Puan Suzainah. Sekejap, ada lagi tak? Inilah boleh bacakan tak? Saya macam terlepas ke apa ni? Okey, Puan Mariza, daripada Puan Cik Masida, kalau overthinking tu tanda stres ke personality? Overthinking ada isu anxiety ya. Overthinking ada kaitan dengan anxiety. Jadi ada caranya untuk stop untuk mengurangkan overthinking tu. Ada cara dia. Ini lebih kepada terapi lah ya. Terapi. Dan saya sarankan untuk masa ni lah. Kalau tak jumpa kaunselor dulu. InsyaAllah kaunselor berbantu ini ya. Kalau boleh buka YouTube, carilah apa-apa saja imagination video dan follow. Yang saya bersuggest, cuba cari mindfulness meditation. Mindfulness relaxation macam tu. Ya? Mindfulness. Jadi ikut video tu, just buat tiap hari untuk kita bantu kita balik kepada mindfulness kita ada di masa sekarang. Overthinking lebih kepada anxiety. Pada fikir yang akan datang. Dia banyak fikir yang akan datang. Ya. Okay. Saya selalu resah dan bimbang bila tengok mesej masuk WhatsApp malam-malam. Senang je. Tutuplah data. Tutuplah wifi. Tak payah buka dulu. Ya. Kalau dia urgent, dia akan call kan. Kalau betul-betul emergency, dia akan call. Jadi kita tutup wifi tu. Ya. Kalau betul urgent, dia akan call. Kalau contohlah ada keluarga yang ada emergency kan, dia akan call je kalau memang urgent. Risau lambat respon pada perkara yang penting. Okay. Kadang-kadang kena let go je tau. Tak payah fikir sangat sebenarnya. Just apa yang awak mampu, yang saya terangkan tadi, apa yang kita mampu kita buat. Yang kita rasa kita tak boleh nak kawal, just let go. Sebenarnya tu. Ya, tak fikir. Ya, memang susah tak payah fikir. Tapi ini kita kena buat lah. Kita kena start. Ya. Nanti lama-lama kita akan biasa. Okay. Puan Maliza, ada soalan macam mana nak hilangkan rasa fobia? Mungkin Puan fobia secara umum lah kot. Secara umum. Kalau fobia ni, betul-betul ada certain fobia, awak kena jumpa dengan psikologis ataupun klinikal psikologis ya. Tapi kalau nak, dia ada step tau. Dia ada step. Kalau secara umum, kalau saya berterangkan secara umum, fobia ni, kalau nak hilangkan, dia kena hadap sebenarnya. Dia kena buat. Dia kena hadap. Contoh saya sendirilah ya. Saya takut ketinggian. Saya takut dengan ketinggian.
Tapi ini jangan ikut kalau rasa tak boleh jangan buat. Tapi saya buat apa tu flying fox. Saya buat untuk hilangkan rasa takut tinggi tu. Saya paksa diri saya buat. Uh, tapi untuk saya kurangkan lah rasa fobia ketinggian tu. Dia ada kurang tapi dia tak adalah boleh hilang terus. Kalau betul-betul nak hilang dia ada cara dia. Antaranya kalau jumpa dengan yang mengamalkan hipnoterapi tu dia boleh hilangkan ya. Tapi saya tak buat ya. Jadi bolehlah kalau kata memang nak hilangkan terus boleh jumpa dengan klinikal psikologi ya. Okey. Uh, Lagi tak dia? Ada last mungkin daripada Cik Nashidah tadi, kalau susah nak tidur malam tu boleh sebabkan mental tak? Okay. Susah nak tidur malam pun itu isu anxiety juga ataupun mungkin ada isu anxiety ataupun mungkin ada isu depression. Seperti yang saya cakap tadi dengan ada soalan yang soalan tadi tu yang saya jawab tadi lebih kurang sama juga. Buatkan relaxation ya. Cuba buat relaxation sebelum tidur. Buat ikut yang follow yang video yang dekat YouTube tu. Dan satu lagi cara, ini psychiatrist yang ajar saya. Kalau isu tak boleh tidur ni, katalah awak nak tidur pukul 11. 10 minit sebelum tidur, ambil satu kertas, ambil satu pen, tuliskan apa saja yang dalam kepala yang awak tengah fikirkan saat itu, masa itu, dalam 10 minit, tulis saja non-stop. Tak berhenti. Tulis je 10 minit. Jangan berhenti jangan berhenti. Tulis je. Kalau contohnya tak tahulah nak tulis apa. Tak tahulah nak tulis apa. Tulis je. Apa aku fikir ni? Tulis. Apa saja yang dalam kepala tu, tulis. Kita nak bagi dia keluar. Ya. Apa yang dalam otak kita bagi keluar. Letak dekat kertas. Okay, lepas 10 minit, letak tepi. Cubalah untuk tidur. Ada yang berkesan ada yang tak berkesan. Kalau tak berkesan, cuba cara lain juga. Relaxation tu membantu. Mindfulness relaxation tu membantu insyaAllah. Dan video-video lain, ada juga lain yang kongsi. Dia dengar zikir, ya. Dia dengar ngaji dulu ke. Lepas tu ada yang kata, saya mandi dulu, lepas tu saya tidur. Ya, macam-macam sebenarnya. Macam-macam cara. Ikutlah mana yang sesuai. Ya? Okay. Lagi Rasanya tu je kot. ya. Okey, maaf cuma tolong perincikan fobia untuk perkara-perkara apa. Saya tak sempat pun nak perincikan ni, dah lebih masanya. Okey, kalau tak ada hal lain nanti mungkin kita boleh teruskan ya. Sebab saya ada appointment lain pukul 10. Jadi, saya mungkinlah nanti Cik Lina, mungkin ada soalan-soalan dulu. Saya sarankanlah berjumpa dengan kaunselor. Kita ada Cik Lina, kita ada Juani, kita ada Suzainah di Pasir Gudang ya. Dan saya sendiri dan Cik Bahtia ada Bisa Azasi. Tak apa, tak semestinya jumpa kaunselor ni. Kita ada isu ya. Kita nak borak-borak pun, nak bincang apa-apa pun datang je jumpa kaunselor. Tak semestinya. Dalam masa kita ni nak pecahkan kita punya stigma, jumpa kaunselor ada masalah, macam mana kita nak bantu orang kan? Isu kesihatan mental ni lagi tak semestinya jumpa kaunselor ada masalah ya. Datang berborak, nak tahu apa-apa maklumat pun boleh datang kongsi. Ya. Rasanya itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak sebab menonton dan mengikuti program pada hari ini. Dan saya minta maaf lah ya kalau ada kekurang daripada saya. Macam tadilah maklumat yang disampaikan tu saya risau juga takut maklumat yang disampaikan tu tak tepat. Jadi kena cari dulu. Jadi, terima kasih kepada yang membantu menjawab Puan Zainah ya. Dan lain-lain juga Ila Azali ya. Jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi ada masa ada rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Madiza atas perkongsian yang sangat membantu tadi. Semoga dengan perkongsian tadi boleh membantu kita untuk lebih memahami bagaimana kesihatan mental itu
dan memahami kesihatan mental kita, memahami kesihatan mental orang lain juga, orang sekeliling kita. Jelas kan menunjukkan bahawa apa yang Puan Meliza kongsikan tadi, bahawa menunjukkan bahawa komponen kesihatan mental ni sangat penting dalam kehidupan seseorang individu. Malah kalau kesihatan mental kita terjejas, dia pun boleh menyebabkan gejala fizikal ataupun yang lain-lain lah, emosi, dan sebab ia saling berkaitan lah. Penting untuk kita menyedari bagaimana untuk memelihara kesihatan mental yang baik. Saya rasa Puan Maliza tadi pun dah share beberapa tips yang sangat membantu sekiranya kita mengalami tanda-tanda seperti yang dinyatakan tadi lah. Mungkin dari segi kemurungan, kerisauan, dan sekiranya tuan-puan memerlukan penerangan lebih lanjut, rasanya boleh berhubung dengan unit kerjaya di kampus cawangan masing-masing ataupun mungkin boleh terus ke unit kesihatan pun boleh juga, tak ada masalah kan, boleh jumpa doktor juga. Okey. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi Puan Maliza. Saya rasa tadi Puan Rajwani pun ada kongsikan borang pendaftaran dan untuk maklum malas. Tuan-puan boleh isi di link yang disertakan dan saya akan paparkan juga QR code sekiranya masih ada yang belum mengisilah borang maklum malas tersebut. Okey, itu sahaja daripada kami, daripada unit kerja dan kaunseling YTM Cawangan Johor. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk siri seterusnya. Semoga perkongsian hari ini memberi manfaat kepada semua pihak. Okay, terima kasih.